Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak mengajar kamu bab 5, iaitu berkaitan dengan rangkaian dalam teori graf. So kita tengok solusi yang pertama. Kita kata berkaitan dengan sistem pengangkutan Malaysia terdiri daripada pengangkutan darat, air dan udara sedang membangun seiring dengan kemajuan negara. Sistem pengangkutan darat, terutamanya pengangkutan awam, membangun dengan pesatnya mengikut pertambahan bilangan pengguna, terutamanya di bandar-bandar besar. Perkhidmatan rel bandaran seperti light rail transit, mass rapid transit, monorail dan train komuter di kawasan bandar merupakan antara sistem pengangkutan awam yang mendapat sambutan baik dari pengguna. Kita tahukah anda sistem pengangkutan juga merupakan sejenis rangkaian? So, kita tengok ni. So, kita tengok apa itu rangkaian. Apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Semasa di tahun 5, anda telah diperkenalkan dengan sistem rangkaian berkaitan dengan komputer dan unit internet melalui mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Hubung kait antara sekumpulan komputer dengan peranti berkaitan, iaitu rangkaian komputer membolehkan pencarian, penggunaan dan perkongsian maklumat dilakukan dengan mudahnya. Tahukah anda apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Graf digunakan untuk mewakilkan data yang terdiri daripada objek diskret dan menggambarkan kaitan antara objek tersebut secara grafik yang mudah difahami. Dalam bidang matematik, khususnya teori graf ditafsirkan sebagai satu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Bintik dikenali sebagai bucu dan garis yang mengaitkan dua bucu ialah tepi. Jadi ini nama dia adalah tepi. Graf juga sering digunakan untuk mewakilkan suatu rangkaian. Rangkaian merupakan sebahagian daripada graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Struktur data rangkaian mempunyai hubungan banyak kepada banyak. Contoh graf yang melibatkan rangkaian adalah seperti berikut. Jadi contohnya rangkaian pengangkutan darat, bucu ya. So di antara kawasan pekan, bandar atau suatu bangunan yang dikaitkan. Kemudian tepi adalah jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Kemudian dalam rangkaian sosial pula, bucu ialah individu, kumpulan atau organisasi. Tepi adalah jenis hubungan seperti kawan, rakan kerja dan keluarga. Di sini ada zon informasi. Sistem rangkaian sejuk atau cold chain system ialah sejenis sistem dalam dunia perubatan. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut, mengedar dan menyimpan vaksin serta darah dalam julat suhu yang tetap bermula dari tempat asal ke tempat penggunaan. Jadi tanda-tanda graf merupakan set pasangan tertib, iaitu G kurungan VE dengan keadaan ialah V ialah bintik atau bucu. Kemudian E ialah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Kemudian darjah D ialah bilangan tepi yang menaikkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi, iaitu inilah punya simbol. Apakah yang anda faham tentang graf mudah? Graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi gelong atau berbilang tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Kita nak contoh satu. Berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V dan bilangan V ada berapa ya. So jadi kita tengok sini, set bucu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi set bucu ada 6 dan bilangan dia semua ada 6 lah. Kemudian E ialah bilangan tepi bilangan tepi. So jadi nak cari bilangan tepi, contohnya 1, 2, 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 5 yang ni, 2, 3 dan 2, 4, dan 3, 4 dengan 3, 2, 3 tadi 2, 3 dengan 2, 4 kan.
Seterusnya 3, 4. Kemudian 4, 5 dan 5, 6. Okey, so jadi kalau kita tengok sini, ada berapa bilangan tepi dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada bilangan 7 bilangan bucu. Okey, so jadi macam nak cari dia punya bilangan tepi ni. Okay, yang pertama ni 1, 5. Okay, sorry, kita mula dengan 1, 2. 1, 2. Kemudian 1 dengan 5 ni. 1 dengan 5. Okay, lepas tu 2 dengan 3. Lepas tu 2 dengan 4. Okey, lepas tu yang ni 3 dengan 4. 3 dengan 2 ni dah tak boleh dah. Okey, sebab tadi dah 2, 3 dah kan. Okey, sekali saja. Okey, lepas tu 4 dengan 5. 4, 2 tak boleh lah sebab 2, 4 dah tadi. So 4 dengan 5. Kemudian 5 dengan 6. Okey, so jadi itulah set pasangan bucu dia. Okey, lepas tu kita nak cari bilangan darjah. Okey, so jadi bilangan darjah, cara nak cari bilangan darjah, okay, kita tengok sini. So dia sama dengan 2i 2i. So i kita tadi ada 7 kan. So jadi 2 darab 7, so dapat 14. Ni sini ada 7. Okay, bilangan dia ada 7. Okay, kemudian kita pergi pada contoh 2. Okay, nyatakan bilangan bucu tepi dan darjah bagi graf mudah berikut. Okey, tengok soalan A. Okay, bucu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bucu ada 7. Okay, kemudian bilangan tepi ada 1, 2, 1, bagi cekutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan tepi ada 7. So darjah dia adalah 2 darab dengan tepi. So dapatlah 14. Kemudian untuk B pula, okay, bucu dia ada, okay, so kita A sampai E ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 bucu. Okay, tepi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9. So jadi ni 2 darabkan dengan 9 lah untuk cari dia punya darjah. 2 darab dengan 9, so kita dapat 18. Lepas tu kita pergi kepada apakah maksud berbilang tepi dan gelung pada graf. Okey, berbilang tepi melibatkan 2 bucu. Kaitan antara 2 bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Okey, kemudian bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Okey, so jadi berbilang tepi antara bucu P dengan bucu T. Okey, so ni bucu, ini adalah tepi. Okey, so yang ni adalah gelung. Okey, gelung melibatkan satu bucu tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bentuk bucu asal. Okey, so jadi bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Kita sini
Kita katakan graf di sebelah ditulis dalam bentuk pasangan tertib. Okey. So ini adalah dunia koordinat. So bucu dia ada 4, iaitu A, B, C, D, E ni. A, B, C, D. A, B, C, D saja. Kemudian E dia adalah dengan tepi dia. Okey, A, B ni koordinatlah A, B. A dengan B. Sorry, A ni lah E1 ni kan. A, B. Kemudian ada satu ni, A, B lagi satu ni. A, B. Kemudian dengan tepi B, C. Okay, B, C dengan B, C ni. Okey. Kemudian C, D. Dia ni C, D. Kemudian B, D. Ni B, D. Lepas tu A, D. Dan D tu D yang ni posisi sini. Okey, so jadi ada berapa bilangannya? So jadi tepi AB yang pertama E1, E2, E3. So ada 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni lah E1, E2. Kemudian ni E3, E4, E5, E6, E7 dan E8. Okey. Sekarang kita pergi kepada contoh 3. Contoh 3, dia kata rajah atas sebelah menunjukkan suatu graf yang mempunyai belong dan berbilang tepi. Nyatakan bucu dia. So bucu dia ada P, Q, R, S, T, U. So ada ni lah, ada 5 kan. So bilangan dia ada ada 6. Okay, so ada 6. Lepas tu dia punya koordinat dia lah. Okay, so E tadi apa maksud? Okay, sekarang kita cari dia punya tepi tepi dia. Tepi E. Okay, so yang pertama PQ. Okay, so PQ ini PQ. Kemudian PU. Okay, lepas tu PU lagi satu. Okay, V ni adalah set bucu dan E adalah set tepi. So ni E1 dia, E2, E3. Ni lah PQ. PQ, PU, PU. Kemudian QR. QR. So dia ada E4. Lepas tu QU. Kemudian RS. Kemudian RT. E7. Kemudian SS. SS ni ke sini. Ni. E6, E7, E8. Kemudian ST ni. E9. Kemudian satu TU ni. E10 lah. 8, E9, E10. So ada 10 dia punya set tepi ya. So bilangan darjah kita jarak 2 lah nanti. Okay. So bilangan darjah 2 darab E kan. So 2 darab 10 dapatlah 20. Okay, lepas tu kita tengok contoh 4 pula. Okay, lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan ya. So jadi dia kata ada bucu ada 5. So kita lukis ada 5, 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu kita buat dia punya maklumat yang dia bagi dah 1, 2. So kita garis 1, 2,
kemudian 14 yang ni dikali 14, kemudian 15. Lepas tu buat garisan 2, 3 dan 2, 4 dan 1, 3, 4. Okay, kemudian untuk B pula, okay, bujur dia PQRSTU. So ni adalah bujur dia PQRSTU. So E adalah PU, okay, PU, kemudian PT, lepas tu OT, QT, kemudian QS, RS dan RU. Sorry, RS dan RU. Ni dia punya gambar rajah. Okay, lepas tu contoh 5 pula, lukis satu graf berbilangan tepi dan gulung mengikut maklumat yang diberikan. Okay, so jadi ada 4 dia punya bucu. So kita lukis PQRS. Lepas tu PP. So PP ni maksudnya gerak sini lah, ke sini kan. Ni P ke P. Lepas tu PQ, yang ni. Lepas tu PS, yang ni. Kemudian QS, lepas tu QS lagi satu. Lepas tu QR, lepas QR adalah SR dan RR. Okay, so jadi itu adalah dia punya bilangan tepi dia. Okay, tepi je lah. Okay, sekarang B ada 7 bucu. So kita buat 7 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu kita lukis 1, 6. Okay, 1, 6 ini. 1, 6 lagi satu. 2, 7. 2, 7. 5, 7. Dari sini 5, 7. 3, 4. 3, 4. 1, 7. 6, 7. 3, 7 dan 4, 7. Okay, so itu adalah contoh 5. Seterusnya kita pergi kepada contoh 6. Tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okay, so jadi jumlah darjah kat sini dibagi, kita campurkan semua ada 11 kan. Okay, so sebelah kiri graf tidak boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. Lepas tu yang B ni kita campurkan semua dulu, dia punya bilangan darjah. So jumlah darjah ada 12. So jadi boleh dilukis kerana dia adalah genap. Kalau ganjil dia tak boleh lukis. Okey, so itu saja daripada cikgu. So jadi kamu dikendaki membuat soalan, praktiskan diri 5.1A soalan 1 sahaja. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.